Hai guys. Okey, hari ini kita akan masuk bab 5 iaitu mengenai air dan larutan. Topik kita pada hari ini ialah mengenai sifat fizik air. Kita nak belajar tentang air. Okey. Dan kita akan fokuskan kepada sifat fizik. Okey, jadi untuk sebagai introduction lah gambaran kasar. Okey, sifat fizik ni ialah benda-benda yang kita boleh nampak mengenai air. Nampak, kita boleh bau, kita boleh menggunakan deria kita, deria yang kita ada ni untuk menjelaskan mengenai air. Itu maksud sifat fizik. Okey, jadi kita berkenalan dulu dengan air. Okey, air merupakan keperluan asas yang sangat penting. Tak ada air, kita tak boleh hidup. Dan bumi kita juga 70% terdiri daripada air. 30% sahaja yang bukan air. Okey, kita nak bincangkan mengenai air. Dalam tajuk ni kita akan lebih bincangkan mengenai air tulen. Air tulen ni apa? Air tulen ni, kalau kita tengok air tulen ni, dia tak ada warna. Okey, bukan air sirap. Air sirap tu bukan air tulen. Bukan air kopi. Air kopi tu bukan air tulen. Air tulen ni ialah air yang tak ada warna. Tak ada bau. Kalau bau tu bukan air tulen. Okey, tak ada rasa. Tak ada rasa apa-apa. Okey, dan dia wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Letak dalam bilik, dia cecair. Bukannya dia beku, bukannya dia gas. Itu ialah air tulen. Jadi apa yang cikgu garis ni, inilah sifat fizik. Okey, sifat fizik ni kita boleh nampak. Tak warna, tidak berwarna kita boleh nampak. Tidak berbau kita boleh bau. Tiada rasa kita boleh rasa. Okey, dan juga cecair pada suhu bilik kita boleh tengok. Dia cecair pada suhu bilik. Ini sifat-sifat fizik. Okey, kemudian air juga mempunyai tegangan permukaan. Pada permukaan air, dia ada tegangan yang menyebabkan air ni dia akan ada daya. Okey, jadi daya yang pertama kita panggil daya leketan. Daya yang kedua kita panggil daya lekatan. Okey, daya leketan tu apa? Daya leketan ini ialah daya antara molekul-molekul air. Maksudnya molekul yang pertama dengan molekul yang kedua, dia melekat dengan daya leketan. Okey. Kemudian daya lekatan pula ialah apabila dia melibatkan hubungan di antara molekul air dengan dinding sel. Okey. Jadi daya lekatan dengan leketan ni berbeza. Okey, lagi sekali leketan antara molekul air, manakala lekatan antara molekul air dengan dinding sel. Okey, daya leketan ni disebabkan molekul air ni dia bercantum antara satu sama lain, jadi dia menyebabkan serangga seperti ayak-ayak yang ada tangan, yang ada kaki tangan pula, yang ada kaki panjang tu kan. Dia boleh berjalan di atas air sebab air-air ni semua molekul dia melekit antara satu sama lain. Okey. Kemudian daya lekatan pula dia membantu air untuk dibawa daripada akar pergi ke daun. Okey, ini dinamakan sebagai tindakan kapilari. Jadi air tu nak naik daripada akar kan, daripada bawah kan. Dia nak naik ke atas, dia mestilah kena ada daya yang membantu dia untuk bertahan dekat sebahagian tepi. Yang ni semua peringkat-peringkat molekul ni kena bayangkan. Nak tunjuk pun tak boleh. Okey, jadi tindakan inilah yang dinamakan sebagai tindakan kapilari. Okey, ini ialah sifat fizik air tulen lagi detail. Okey, sifat fizik air tulen tadi selain daripada tak warna apa semua tu. Okey, kalau kita uji, kita akan tahu bahawa air tulen ni, okey, takat didihnya mesti 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius tepat dia mesti akan mendidih. Itu maksudnya takat didih. Dan pada 0 darjah Celsius dia akan beku. Takat beku dia ialah pada 0 darjah Celsius. Tidak berwarna dan mempunyai ketumpatan 1 gram per sentimeter
padu. Inilah gambar air tulen. Nampak? Tak berwarna, tak ada bau. Okey, ini air tulen. Kalau air warna-warna tu bukan. Okey, ini ialah mengenai keadaan jirim air. Keadaan. Jadi air boleh wujud dalam 3 keadaan. 3 jenis lah. Keadaan bukan jenis lah. Keadaan. Jenis ni lain-lain. Tapi keadaan ni sifat dia lain. Okey. Yang pertama, air boleh wujud dalam bentuk pepejal. Yang kedua, air boleh wujud dalam bentuk cecair. Dan yang ketiga, air boleh wujud dalam bentuk gas. Jadi daripada pepejal pergi ke gas, okey, ke kanan ni, okey, semua melibatkan haba diserap. Sebab kalau kita tengok pepejal ni contohnya ais. Masa ni sejuk. Okey, makin lama dia wap. Okey, jadi daripada ais nak ke wap kita perlukan haba, betul tak? Jadi di sini haba itu diserap masuk ke dalam molekul air, barulah air itu akan berubah dari pepejal jadi cecair, cecair akan jadi gas. Okey, manakala kalau terbalik pula daripada gas menuju ke pepejal, di sini ialah haba dibebaskan. Jangan confuse. Okey, haba dibebaskan tu maksudnya daripada molekul air tu haba dikeluarkan. Bila haba dikeluarkan bermaksud dia semakin sejuk, semakin sejuk, semakin sejuk, barulah dia boleh jadi beku. Okey, dan semua yang ditulis di sini, ini ialah proses. Ini ialah nama proses. Jadi bila dalam periksa, soalan tanya, contohnya, apakah nama proses perubahan keadaan dari pepejal ke gas? Namanya apa? Pemejal wapan. Okey, apakah nama proses apabila air berubah dari keadaan pepejal kepada cecair? Kita kena tengoklah. Pepejal kepada cecair, proses dia ialah peleburan. Okey, kemudian dari cecair ke gas, nama proses dia ialah penyejatan atau pendidihan. Dua-dua pun boleh. Dia nama proses ni berlainan, tapi perubahan keadaan dia sama. Okey, kemudian kalau terbalik daripada gas jadi cecair, proses dia ialah kondensasi. Cecair menjadi pepejal, prosesnya ialah pembekuan. Gas pergi pepejal, nama dia sama, pemejal wapan. Okey, kita tengok komposisi air. Komposisi ni maksudnya kandungan. Okey, jadi anak murid ni tanya, cikgu, betulkah air merupakan satu sebatian? Bagaimana kita boleh menentukan komposisi unsur dalam molekul air? Okey, jadi ya betul. Air merupakan satu sebatian. Sebatian ni maksudnya dia punya molekul tu melekat antara satu sama lain. Ini contoh gambarnya. Okey. Air terdiri daripada oksigen dan hidrogen yang bergabung secara kimia. Okey, jadi kita boleh tentukan komposisi unsur dengan menjalankan elektrolisis. Okey. Ni elektrolisis ni penting ni, lepas ni kita nak tengok mengenai elektrolisis. Okey, jadi cikgu ringkaskan apa yang cikgu ni terangkan pada anak murid dia. Okey, air ialah sebatian, dia bergabung. Okey, gabungan apa? Gabungan di antara hidrogen dan oksigen. Okey, hidrogen dan oksigen dia bergabung membentuk air. Okey, sebab itu kalau kita tengok selalu biasa jumpa kan air, orang akan tulis H2O. Kenapa H2O? Sebab H kandungan H, hidrogen. Ni H ni hidrogen. H ni akan ada 2. Dan O ni akan ada 1, kemudian dia bergabung. Jadi kalau kita tengok pada gambar ni, ini ialah H. Ni O. Ini H2O. Ini pun H2O. Okey, inilah kandungan air. Jadi bila soalan tanya, apakah komposisi air ataupun apakah kandungan dalam air? Apa dia jawapan dia? Hidrogen dan juga oksigen. Kalau jawab 2 hidrogen, 1 oksigen, lagi bagus. Okey, lagi detail. Okey, jadi elektrolisis pula. Elektrolisis ni ialah satu proses yang kita boleh buat terhadap air untuk menentukan, untuk membebaskan hidrogen dan juga oksigen. Dalam erti kata lain, pisahkan. Okey, kita boleh pisahkan kandungan air. Okey, kita tengok.
Okey. Apa yang ada dalam gambar ni ialah gambar set elektrolisis. Dalam makmal dia ada set elektrolisis ni. Okey. Jadi kita nak tengok dulu apakah maksud elektrolisis. Elektro. Rasa-rasa apa? Ni senang je, selalu semua boleh jawab. Elektrik. Lisis. Lysis. Lisis boleh, lysis boleh. Lisis bermaksud pisah. Jadi elektrolisis membawa maksud kita memisahkan menggunakan elektrik. Okey, kalau soalan tanya, apakah maksud elektrolisis air? Apa jawapannya? Elektrolisis air ialah proses, mesti ada perkataan proses. Okey, sebab dia menggunakan masa. Okey, proses memisahkan air. Sebab soalan dia elektrolisis air kan. Jadi proses memisahkan kandungan air ataupun memisahkan air dengan menggunakan elektrik. Okey, jadi mana elektrik yang kita nak gunakan? Ini. Bersumberkan daripada bateri. Okey, jadi macam mana kita nak jelaskan elektrolisis air ni? Okey. Yang dalam ni kita letakkan air suling, kita tambahkan sedikit asid hidroklorik cair. Okey. Kemudian di sini, okey, yang paling penting kita nak tengok di sini. Okey. Bateri ni dia ada terminal positif dan negatif. Terminal positif, kalau sini positif bermaksud di bahagian ini akan jadi positif. Okey, cikgu tak nak contoh macam ni. Okey, di rod karbon ni ialah positif. Okey, manakala sebab sini negatif, jadi rod ni dia akan jadi terminal negatif. Okey, terminal negatif kita panggil sebagai katot. Terminal negatif kita panggil sebagai anod. Anod dan juga katot. Okey, jadi untuk tak nak bagi confuse. Okey, kita patah balik pada kandungan air yang asal. Okey, H2O. Okey, H ni kalau kita pisahkan dia sebagai unsur tunggal, okey, H ni dia akan membawa charge positif. Okey, manakala oksigen ni dia akan membawa charge negatif. Okey, jadi logik sekarang. Kalau kita nak pisahkan air, mestilah air itu akan pisah kepada H dan juga O, betul? Okey, tapi persoalannya H akan pergi ke mana? O akan pergi ke mana? Okey, kita fikir saja konsep kahwin. Okey, jantan mesti akan tertarik kepada betina. Betina akan tarik kepada jantan. Positif akan tarik pada negatif. Jadi disebabkan ini terminal positif, jadi oksigen ni dia akan berkumpul di sini. Dan akhirnya gas oksigen akan terkumpul di bahagian atas ni. Dia akan jadi gas oksigen. Dia sebenarnya nak explain benda-benda ni dia kena sekali buat dengan eksperimen. Tapi tak apa, kita fahamkan dulu konsep dia. Nanti boleh buat dalam kelas. Okey, kemudian dengan menggunakan konsep yang sama, positif akan tarik pada negatif, negatif akan tarik pada positif. Okey, jadi katot ni disebabkan dia ialah terminal negatif. Jadi unsur apa yang akan pergi ke katot? Sudah tentu hidrogen. Bila hidrogen dah pergi ke sini, okey, hidrogen dalam air ni. Ini dalam air ni. Ni bukan kat luar sini, di dalam ni. Jadi bila unsur-unsur ni bergerak ke terminal masing-masing, okey, jadi hidrogen dia akan berkumpul di sini. Jadi kita akan dapat gas hidrogen. Jadi bila soalan tanya, apakah gas yang akan terhasil di K? Jawapannya gas oksigen. Apakah gas yang akan terhasil di L? Jawapannya ialah gas hidrogen. Okey, dan kalau kamu lihat di sini, okey, cikgu lukis, hidrogen ni lagi banyak daripada oksigen. Kenapa? Sebabnya hidrogen 2 kali ganda daripada oksigen. Kalau oksigen 1, hidrogen 2. Oksigen 2, hidrogen 4. Jadi sebab itulah kalau hidrogen banyak ni, kalau oksigen banyak ni, hidrogen lebih banyak, 2 kali ganda. Okey, ini ialah sedikit mengenai elektrolisis.
Okey, ini lagi sekali elektrolisis. Bila elektrolisis dijalankan, dijalankan ni bermaksud switch on lah. Kalau switch tak on, apa pun tak boleh jadi sebab kita perlukan elektrik. Apabila elektrolisis dijalankan, gas oksigen akan dihasilkan di anod, manakala gas hidrogen akan dihasilkan di katod. Okey, ini tadi sama cikgu cakap. Okey, satu molekul air bersamaan terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen iaitu H2O. Okey, yang ini molekul air. Ini tadi yang dia melekit, yang kita panggil melekit antara satu sama lain. Ini daya lekitan. Okey, jadi berdasarkan penjelasan tadi, apakah kesimpulan yang anda dapat buat? Pastikan anda ulang kaji semula, baca buku, buat cross-checking, buat nota, buat latihan dan kalau ada apa-apa soalan, silalah tanya guru anda. Okey? Dan sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share.